اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بالهدي وإعلام دين الإسلام وتحمس بالهدي وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 سد وانصر على جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بهدي وإعلاء دين الإسلام وتحمس بهدي وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة
Pihak majlis merekamkan ucapan terima kasih atas tausiah yang disampaikan oleh Al-Habib Alwi Al-Haddad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan pihak majlis juga merekamkan terima kasih atas persembahan qasidah yang disampaikan oleh pihak Nahdlatul Ulama Negeri Kedah. Kemudian majlis tanpa membuang masa, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah daripada Al-Fadil Kiai Haji Ahmad Faiz Hafizuddin bin Rusli. Beliau adalah timbalan Ketua Tanfiziah Nahdlatul Ulama Malaysia. Ini orang yang kuat memperjuangkan aswaja di Malaysia. Cuma belum yaqadhah lagi. Tanpa membuang masa, kami mempersilakan kepada beliau untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ara'aynaka illa fitnatan linnas. Tidaklah kami jadikan peristiwa Isra wal Mi'raj itu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan cobaan bagi sekalian manusia. Shadaqallahu maulana al-azim. Yang kita hormati, lagi kita cintai dan kita sayangi Al-Alimul Allamah Tuan Guru Haji Athaillah Al-Juhuri, bukan Al-Sakandari kan? Pengurusi ataupun mudir ribat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Muar Johor, dan merangkap mustasyar Nahdlatul Ulama Malaysia Na'am, hafizahullahu ta'ala wa atalallahu baqa'ah. Yang kita hormati lagi kita sayangi Tuan Guru Kiai Khairul Umam selaku mudir Pondok Darus Salihin Barakatul Qadiri dan A'wanus Syuriah Nahdlatul Ulama Malaysia Na'am. Dan yang kita cintai Al-Habib Alwi Al-Haddad, yang baru sebentar tadi kita mendengarkan tausiahnya dan mau'izah hasanahnya tentang Isra wal Mi'raj. Dan para guru, para alim, para ulama, para habaib yang tidak mampulah saya nak sebut satu persatu, namun tidak mengurangkan rasa hormat saya kepada sekalian para alim ulama dan para habaib dan para hadirin sekalian. Saya sepatutnya tidak bercakap lagi setelah mana Habib telah bercakap, namun oleh kerana nak memenuhi permintaan daripada Kiai Khairul, maka saya terpaksa jugalah bercakap tentang Isra wal Mi'raj. Para hadirin sekalian, peristiwa ini sangat besar berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ayat yang dibaca oleh Al-Habib tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sengaja Allah Ta'ala mulakan dengan subhana, sabbaha yusabbihu tasbihan, nazzaha yunazzihu tanzihan. Allah Ta'ala mulakan dengan menyucikan zatnya daripada segala sifat-sifat kekurangan. Setengah daripada sifat kekurangan para hadirin sekalian ialah kita mengiktikadkan dalam hati kita Allah tu tidak mampu buat perkara yang menyalahi akan adat. Adatnya perjalanan daripada Mekah ke Palestin pada zaman Nabi SAW, kalau naik kuda tak berhenti di RNR mana-mana tu, dia sebulan pergi sebulan balik. Itu adat dia panggil. Tiba-tibanya Nabi SAW bukan setakat pergi ke Palestin, bahkan di Mi'raj
dibuat turun tangga daripada langit pertama ke langit dunia sehingga kepada Sidratul Muntaha, itu dipanggil Mi'raj. Kemudian kembali balik kepada Mekah. Setengah katanya turun balik ke Palestin, nah baru pergi ke Mekah. Katanya ulama, dobik peristiwa tersebut berlaku tu selama mana? Kata sebagian ulamanya, haba hangat tubuh Nabi bekas Nabi tinggalkan pada tempat tidur Nabi sebelum dibawa oleh Jibril untuk dibelah dada tadi, panasnya belum hilang tu Nabi SAW sudah sampai dah. Nah itu. Nah berapa second tak tahu lah tu. Nanti ni cuba kita akak punggung kita rasa panas dah. Tempat kita duduk tu. Itu tanda kata bahawasanya kita ni ada haba dalam tubuh kita. Jadi hangat tempat haba yang kita tinggalkan pada tempat duduk kita tu tidak sampai sejam 2 jam. Nah, kada sejam kita jamuh tu panas lagi. 2 jam terbakar kabeh. Berat nah lagi tu nanti. Itulah dhabitnya masa berlaku peristiwa tersebut. Jadi oleh Abu Jahal bila Nabi SAW cerita, tak sempat Nabi cerita Mi'raj, baru cerita Isra saja guli batin dah dia. Oh, dia kata tak boleh terima dengan kepala otak. Tengok. Sebab tu dipanggil Abu Jahal. Abu bapak, Jahal bodoh. Nah, bapak bodoh. Sebab apa? Sebab akal dia tu dia tak boleh nak mikir. Tak boleh nak guna nak mikir. Nah. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq, Abu juga, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bila orang cerita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup bagi cerita kata pergi ke Palestin. Hei, Abdullah bin Abi Quhafah, percaya ke tak? Jawab oleh Abu Bakar As-Siddiq, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku pasti membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lebih pada ni pun dia cerita aku percaya lagi. Memang lebih pun. Nah, iaitu Mi'raj pula ke langit. Kenapa lagu tu? Kerana akal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq cerdas. Akal yang bercahaya dengan cahaya iman. Maka sebab itulah peristiwa Isra wal Mi'raj ini satu daripada perkara yang pentingnya ialah supaya kita menyandingkan akal dengan nakal. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tidak mengedepankan akal berbanding nakal dan tidak mengedepankan nakal berbanding akal. Tetapi akal dan nakal itu disanding bersama. Kalau dikedepankan akal berbanding nakal, maka jadilah kita Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu mendahulukan akal. Maka sebab itulah Mu'tazilah kata mustahil dapat nampak zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah mengiktikadkan harus jaizul aqli ru'yatullah. Nampak zat Allah taala itu harus pada akal, tetapi tidak berlaku ketika mana hayat hidup di dunia, melainkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Nabi Musa alaihissalam tu minta dengan Allah taala. Nah, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika. Tak kala mana Musa alaihissalam tu sampai ke tempat miqat kami, lalu berkata-katalah akan Nabi Musa oleh Allah taala. Artinya berkata-katanya kalau kembali kepada Asy'ariyah artinya buka hijab. Nah, hijab maknawi dibuka. Lalu Nabi Musa tu nampak sifat kalam nafsi Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, maka diberi fahamkan apa yang nak dikhitab. Atau kita menjalani di atas satu pendapat Abu Mansur Al-Maturidi, artinya Allah menjadikan huruf dan suara yang baharu daripada segenap sudut. Lalu Nabi Musa mendengar huruf suara yang baharu, faham apa yang nak dikhitab pada sifat kalam nafsi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah mengisbatkan sifat kalam nafsi yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada yang diminta oleh Musa alaihissalam, arini anzur ilaika, berikan kepada aku untuk dapat nampak zat kamu. Itu. Maka mengistidlal oleh alim ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah bermakna nampak zat Allah tu orang panggil jaizun aqli, harus pada akal. Kerana kalau perkara tu mustahil pada akal, bagaimana mungkin Nabi Musa tu boleh minta? Takkan Nabi Musa jahil hukum akal? Nah,
Maka karena itulah Nabi Musa minta dengan Allah, berikan kepadaku untuk dapat nampak zatmu, hei Allah. Qala lan tarani, jawab oleh Allah Ta'ala, lan tarani, kamu tak dapat lihat aku di dunia. Nah, karena dapat nampak zat Allah di dunia hanya berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Itu. Maka sebab tu kata alim ulama, barang siapa yang mengaku-ngaku kata nampak zat Allah di dalam jaga, yaqazatan, dalam jaga. Nah, nampak zat Allah bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi tidak mengapa. Nah, nampak zat Allah dalam jaga, maka kufur dia bi ijma'il ulama, kafir dia. Kenapa? Karena tidak berlaku. Walaupun harus pada akal, tetapi tidak berlaku melainkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirat satu nikmat yang paling agung untuk orang mukmin dalam syurga. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi. Idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Kata Sayyidi Ahmad Ad-Dardiri Al-Azhari, wajzim akhi, hendak putus yakinlah olehmu hai saudara dengan bahawasanya dapat nampak zat Allah Subhanahu wa taala. Kata Mu'tazilah tak boleh nampak zat Allah. Sebab apa? Bagi dia melihat tu dengan biji mata, maka biji mata tu ada di hadapan. Sesuatu perkara yang nak dilihat tu mesti ada di depan. Lagi pula mesti berhubung cahaya pada perkara yang hendak dilihat. Sedangkan Allah Ta'ala bukan jisim, bukan objek, maka bagaimana boleh dilihat? Maka ulama ahli sunnah wal jamaah menjawab, melihat itu ialah cabang melihat itu dengan makna nampak. Idra, ru'yah bimakna idra, nampak. Maka nampak itu ialah kurniaan Allah. Sebab itulah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mana dia berkhutbah, dia khutbah Jumaat di Masjid Nabawi, gelekung-gelekang duk khutbah tu, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi nampak dia tentera Islam duduk beratus batu jauh daripada Madinatul Munawwarah. Tanpa ragu-ragu Sayyidina Umar bagi arahan daripada mimbar, ya Sariyah Jabal, hei tentera bukit, di bukit. Tentera sahabat mujurnya ketika tu ahlu sunnah wal jamaah percaya karamah. Mu'tazilah tak percaya karamah. Kalau sahabat Nabi itu ketua orang Mu'tazilah, dia kata, ni khurafat ni, suara siapa ni, mungkin jin Afrik ke apa semua. Tapi oleh kerana sahabat ahlu sunnah wal jamaah percaya karamah, oh ini suara Sayyidina Umar, lalu naik ke bukit selamat daripada tentera musuh. Ini maka sebab tu alim ulama kita telah buat simpulan, perkara-perkara yang Allah Ta'ala buat menyalahi adat tu dipanggil amrun kharikun lil adati, bukan amrun kharikun lil akli, bukan perkara yang mencarikan akal, bukan. Sebab tu saya berasa tak puas hati kalau ada ustaz ceramah ke Isra wal Mi'raj di masjid dengan penuh keyakinan dia kata, tuan-tuan yang mulia, contoh peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang mustahil pada akal manusia. Sudah. Ini ustaz ni tak lepas fardu ain jawab. Kalau tuan-tuan ada di situ, tanya dia selalu, akal siapa tu ustaz? Akal siapa yang iktikad mustahil tu? Kalau akal Abu Jahal bapak bodoh, ya mustahil, sebab dia tak ada akal, dia tak berakal. Adapun akal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, akal orang mukmin, perkara tersebut bukan mustahil pada akal, tapi harus pada akal. Walau mustahil pada adat, hukum adat sah menyalahi. Maka karena itulah Imamul Haramain kata kan, dia kata faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli bahwa laisa bi'aqili. Barang siapa yang tak reti hukum akal yang ketiga, hukum akal yang tiga yang tak reti, akal dia nak keluar keputusan apa dia tak reti ya, walaupun dia berakal, fahuwa laisa bi'aqili, pada makna orang itu tak ada akal. Ini bahaya. Kalau betul benar tak ada akal, senang pula kita nak cek, telanjang bogel, rambut kerah tepi sebelah, makan, cari makanan kok tu siapa kok lokal mana, senang orang panggil orang gila.
Nah, tapi kalau pakai kok, pakai nektai, cakap ai, enta, anak anta tak, tapi tak reti hukum akal. Ini gila tak nampak gila ya Pak. Ini sangat bahaya. Barangkali duk senyum sengeh ruko tiba-tiba lepau atas kepala kita. Sebab apa? Ya gila, tapi tak nampak gila. Maka sebab itu dalam ilmu pengajian usuluddin, alim ulama kita sangat menekankan kita supaya dapat menguasai hukum akal dan hukum adat. Jangan dibuang akal. Ada yang kata buang akal letak tepi kalau kita nak percaya kau karamah. Hei, buang akal jadi gila apa? Apa guna Quran itu kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun, fa'tabiru ya ulil absar. Atau kena buang akal pula. Sebab kita nak percaya ni cerita Isra Mi'raj. Hei, tak ada kena buang akal. Sebab kalau tu masuk dalam akal kita, harus pada akal. Pada adanya tu sebulan pergi sebulan balik pada zaman Nabi. Pada zaman sekarang tak siapa ada sebulan pergi sebulan balik. Daripada Mekah ke Palestin tu kalau naik kapal terbang, naik flight. Itu ada pada zaman ni Allah Ta'ala buat. Nak lebih pada tu pun Allah Ta'ala boleh buat lagi. Nah, karena Allah Ta'ala fa'ilul mukhtar. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha amat berkuasa di atas tiap-tiap perkara yang mungkin. Maka sebab itulah akal kita orang mukmin ni sangat luas pemikirannya. Nah, luas sungguh. Api menyala tapi tidak terbakar. Terima ke dalam kepala otak kita, terima. Karena hakikat yang membakar ialah Allah. Maka sebab itulah apabila kita baca ayat Quran cerita tentang mukjizat Nabi Ibrahim, kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kita boleh terima dengan akal kita. Karena yang membakar hakikatnya ialah Allah. Bukan tabiat api yang membakar, bukan kerana api pun membakar, bukan Allah Ta'ala jadikan sifat kekuatan membakar tu pada api. Itu semua tu akidah yang sesat, bahkan boleh itu kufur. Wa may yaqul bil quwwat wa may yaqul bit tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafit. Ini barang siapa yang i'tiqad sesuatu makhluk ni memberi bekas kesan dia dengan tabiat. Karena aircon kita dapat sejuk, karena kipas kita dapat angin, karena nasi kita dapat kenyang. Tabiat nasi memberi kenyang. Maka ini akidah kufur bi ijma'il ulama. Wa may yaqul bil quwwatil muda'at, barang siapa yang i'tiqad pula perkara-perkara ni boleh beri kesan dengan sebab Allah Ta'ala jadikan sifat kekuatan pada diri dia, fadzaka bid'iyun fala taltafit. Maka ini akidah ialah ahlul bid'ah wad dhalalah. Jangan kita kembali mengikut akidah dhalalah ini. Ni ada juga orang kuat sangat lawan Wahabi, ini tiba-tiba akidah dia apa akidah Qadariyah. I'tiqad kata Allah Ta'ala menjadikan pada api itu kekuatan sifat yang mampu membakar. Hai tengok. Sebab tu para hadirin sekalian ngaji sungguh-sungguh sifat 20. Jangan dengar orang kata kalau dengar ustaz mengajar sifat 20, ustaz motor pergi panggil cendol. Itu ustaz bengang tu. Ustaz tolol tu. Kalau tak mengaji sifat 20 itulah hak kita jadi mengikut ajaran-ajaran sesat. Ilmu tauhid sifat 20 Asy'ariyah Maturidiyah buat ni memang qawaid yang khulasah. Kaedah-kaedah yang licin murni. Bila kita betul-betul belajar, faham, pegang betul-betul dalam hati kita, insya-Allah kita berpegang dengan akidahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Akidah para a'immah ulama warasatul anbiya. Kalau kita tak belajar, kita duduk sebut nama je, saya ahli sunnah, saya aswaja. Hakikatnya rupa-rupa kita asam Jawa. Ini yang kita takut ni. Karena aswaja ahli sunnah wal jamaah ni kebenarannya bukan hanya pada nama, tapi pada makna dia tu. Mesti dipelajari, difahami. Itu. Maka sebab itulah peristiwa Isra wal Mi'raj ini selain daripada solat, sembahyang sebagai hadiah daripada Allah untuk kita umat membersih hati, Nabi Muhammad disunnahkan oleh Allah khususiah untuk dia cuci hati dengan cara belah dada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dibawa jalan Isra wal Mi'raj ni dibawa oleh malaikat, ditelentang di atas batu, dibelah dada dan dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Ini khususiah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita tak bolehlah tunggu malaikat turun nak belah dada kita dulu baru cuci hati. Kamu duk tunggu malaikat bila nak turun cuci hati aku. Turun juga Malikil Maut, bukan Malikil Jabril dah. Malikil Maut turun untuk cabut nyawa, bukan untuk bersih hati. Jadi sembahyang kita itulah alat untuk kita dapat cuci hati. As-salatu mi'rajul muttaqin wa tariqatul lil mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'minin wa tariqatul lil muttaqin. Kata Syekh Daud Fatani lagi tak awal khutbah Muniyatul Musalli. Sembahyang itu ialah mi'rajnya orang mukmin dan jalan bagi orang muttaqin. Jalan apa? Jalan nak membersih hati. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Tuh sesungguhnya benar-benar berjayalah orang yang menyucikan hati dia. Bagaimana nak menyuci hati? Menyebut akan nama Tuhannya dan mendirikan sembahyang. Jadi kalau orang itu tak semaya tapi dia kata saya bersih hati, kata dia abahmu. Orang hok semayang pun belum tentu lagi duk cuci hati dia. Mungkin semayang tidak meliputi syarat wajib, syarat aslah, tak tahu rukun syarat. Rukun qauli fi'li qalbi, syarat bagi tiap-tiap rukun perkara yang batal, adab zahir batin. Kalau tak meliputi begitu bagaimana dari semayang dia tu innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inilah perkara yang paling penting dalam peristiwa yang mencarikan adat, iaitu mukjizat yang agung untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, iaitu tentang akidah kita mesti benar mengikut ahli sunnah wal jamaah. Satu, karena kalau kita kata Allah tak mampu buat, Tuhan kata subhanallazi, maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Allazi, Tuhan yang asra bi'abdihi, yang memperjalan malamkan dengan hambanya. Ini martabat yang paling tinggi sekali. Di dalam martabat manusia makhluk Tuhan ini, martabat yang paling tinggi sekali ialah martabat ubudiyah dan ubudah dengan Allah. Laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa, daripada mula daripada masjid haram hingga kepada masjidil aqsa. 2 minit je ini, tapi nak suruh kecek Isra Mi'raj panjanglah sebenarnya. 2 minit nak kecek gua Isra Mi'raj. Memanglah peristiwa tu sekejap aja tapi uraiannya panjang. Tuhan sengaja sebut masjid, tak sebut min Makkah ila Palestin. Kira-kira rekah sebut min Makkah ila Palestin lagi. Tapi kenapa di-highlightkan masjid? Ini kerana masjid ni ialah jantung bagi satu-satu tempat Korea. Allah. Bapalah kita letak syarat baru pula nak masuk masjid ni kena ada bosto. Lek weh. Yang sepatutnya nak masuk masjid kena sehat. Walau dia tak cocok bosto pun tak apalah, dia 2 dus dah belepuk atas belakang dia tu. Dia sehat walafiat, boleh masuklah masjid, yang penting yang sehat. Kalau cocok poster, puduk batuk bersembut, kohok atas muka tu email, jangan ada masuk, nanti jakit. Gitu sepatut SOP hok baku. Tapi tak tahulah, kita doalah mudah-mudahan. Tu ketua agama kau gapo tak kira lah nanti ni. Allah Taala bagi petunjuk hidayah lah. Mudah-mudahan yang ubahlah, janganlah. Sia pula, dia tak cocok poster tapi dia sehat, tak boleh masuk masjid. Nengung dia, ya aku sehat ni tadi. Betul? Maya zahur gitu, mau nyayo Jumaat tinggal pula lah. Masjid ni rumah Allah, wakaf, bukan hak milik orang tu orang ni. Jabatan tu jabatan ni tolong uruh saja. Uruh tu biar kena dengan cara. Tu jangan pula orang panggil nyanyo lah kau ni. Nak cakap pun esku agama ada. Tapi kena ada ni lah pak ustaz cakapnya. Takut juga masuk dalam suara agama. Jolo juga kata ustaz cakap. Sepatutnya orang sehat lah boleh masuk. Cukup 2 dah. Wajib tu 2 dah. Ada pun poster tu yang kata penggalak. Pehak penggalak, bukan galak. Penggalak. Taghrib dia panggil. Ada mau nak cocok-cocok, tambah tak sah, sudah. Gitu. Tu makna taghrib, penggalak. Kalau kena, tu bukan penggalak dah, tu pewajib dah tu. Nak berdoain dah panggil. Tu jadi kita kena baiki lah tu. Kenapa? Kalau nak tengok satu negeri, satu negara, satu kampung, tu orang panggil hidup tak hidup, tengok masjid dia.
Kalau ama hidup jemaah kuliah ke apa, nak pakai duk nadah kita ngaji ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, hadis. Orang kampung je tu hidup. Kalau masjid besar tak ada orang, tu imam tu bila 2 ekor tu pun ngatuk. Nah, belum duduk muak huak. Celah tu kampung dia tu orang mampu gerah habis licin, bangkai. Mati sebelum mati dah jawab dia tu, dah. Tu jaga-jaga. Masjid ni jantung untuk kita umat Islam. Kalau berhenti jantung mati. Supaya dia mohon kena cocok vaksin memang kata, nah, ini mati sebab apa? Bukan vaksin, ini jantung je. Silap sebab tak berdegup. Bila dah jatuh je tak berdegup mati dah jawab dia. Sungguh. Masjid bila tak hidup mati orang kampung tu. Ni kita kena pakat jaga dah ni. Kena pakat jaga. Kita ulil amri ini mementingkan maslahat. Apa maslahat? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Ya, maslahat itu ialah kesehatan rakyat. Jadi yang penting rakyat tu sehat. Bukan bosto tak bosto. Nah, tu bosto tu penggalak sunat aja. Nah, hak wajibnya 2 dus. Jadi kalau dia tu sudah 2 dus, dia sehat. Boleh masuk masjid. Kita bukan musim pandemik dah ni. Endemik ke dia tu. Endemik ke endemik. Ni. Adanya kita ni kena hidup. Kena orang panggil apa? Reto. Biqadha illah al-coronavirus. Wa imma omikron wa babakron wa datuk kerong apa kena terima yalah. Kalau demam quarantine, duduk sorang-sorang jangan duduk campur dengan orang gitu. Kita kena saya la darara wala dirara. Jangan buat mudarat pada orang lain. Jangan buat mudarat pada diri kita. Gitu lah. Sehat dah makan vitamin C gapo gak segar pergi pula masjid. Gitu lah hidup ni. Nah, mudah. Nah, wak mudah. Yassir wala tu'assir. Mudah jangan wipaya. Itu. Itu dah habis ni syarah merah ni. Nah, allazi barakna haulah, yang kami berkati di keliling Nabi. Ini penting juga ni. Di atas sebab Nabi sebelum sampai ke Palestin tu, Nabi disunnahkan oleh Allah singgah di tempat-tempat berkat. Di Tibah, di Madian, di Turus Saina, dan Jibril alaihissalam perintah Nabi, inzil hahuna ya Muhammad, fasalli hahuna. Turun engkau di sini hai Nabi Muhammad, semaya sini. Lalu sudah semaya, Jibril tanya, mu tahu tak tempat ni ke apa? Tak tahu. Inilah tempat muaka berhijrah, iaitu Tibah atau Yathrib. Inilah tempat berkata-katanya Musa dengan Allah Ta'ala, Turus Saina dan sebagainya. Ini orang panggil tabarruk, mengambil berkat. Jadi tabarruk itu ialah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dengan tuan-tuan guru kita kena ambil berkat, ilmu satu hadah. Berkat itu sebagai adab. Al barakatu ma'a akabirihim. Berkat itu berserta dengan orang besar-besar di kalangan kamu. Di kalangan kita di sini ada Habib Alwi Al-Haddad, ada tuan guru sepuh kita, tuan guru Haji Athaillah. Yang sepatutnya hamba tak boleh cakap ni. Sebab tu duduk belakang tu guru, sedap sikit cakap. Kalau duduk tepi dia sudah berasa berdebat diri puluh orang tak boleh cakap. Sebab tu Ustaz Khairul duduk depan tepi hadap pun dah duduk masuk cakap tu duduk depan pula. Duduk tepi tu guru pula tu. Sudah tak boleh cakap dah pun. Jadi duduk belakang tu guru senang. Tok guru paling depan hamba tak nampak muka tok guru. Alhamdulillah. Kalau tidak hamba tak boleh cakap dah, jadi tok guru ada duduk depan. Jadi kita sepatutnya kena dengar tok guru hak tua, tok guru sepuh nasihat. Bukan macam hamba ni orang muda ni galak sikit, pening cakap pun tak apa nak jaga mana. Tapi tak ada arah lah. Hamba Ustaz Khairul suruh tu kan, hamba pun hak taat sami'na wa ata'na sebagai tok fakir pondok, santri pondok ni kita kena sami'na wa ata'na lah apabila diperintah oleh guru-guru kita. Baik. Jadi ini perkara yang sangat penting dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang saya dapat buat kesimpulannya. Pertama, iaitu jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajar betul-betul hukum akal dan hukum adat bagi berbeza. Sehingga kalau orang tanya, "Hei, Mamat, kalau makan nasi boleh selori, tapi lapar lagi, terima tak dengan akal kita?" Jawab, terima. Kenapa? Karena Allah yang memberi kenyang, bukan nasi tak. Hatta kalau tak makan nasi sekalipun, ni nanti dah ajar nak mari ni. Sahabat tanya makan apa untuk orang mukmin? Nabi kata at-tahlil wa at-takbir wa at-tasbih wa at-tahmid. Tahlil itu la ilaha illallah. Kenyang. Terima dengan akal. Terima. Itu dah. Itu. Kemudian yakin kita bahawasanya akhirat esok nikmat yang paling besar kita akan dikurniakan oleh Allah,
iaitu nampak zat Allah. Tapi biqadri ma'rifatina fid dunya. Qadar kenal kita kepada Allah di dunia sekarang ni. Yang ketiga ialah fiqh, terutamanya bab semaya. Jangan kita buat main-main ngaji bab semaya. Jangan kita kata semaya ngajar bab semaya. Niatul musalli jatuh gegar rasanya nyepak kecak gitu. Dia ngaji kitab ke apa tu masjid tu? Ngaji kitab niatul musalli jah. Oh. Jangan jah semaya ni. Nah. Semaya ni bukan jah dak. Nah. Nabi kita dijemput khusus naik ke langit. Jangan duduk pihak Tuhan duduk atas langit pula. Nah, Tuhan tidak bertempat. Langit itu tempat Allah Ta'ala nak tajalli ke zatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Gitu lah. Macam nak tengok bulan naik ke menara. Bukan bulan duduk atas menara tu. Dia tempat dia nak tengok bulan tu atas menara. Bulan tu bukan duduk atas menara tu. Sama lah. Nabi kita naik ke langit tu bukan Allah duduk di langit. Namun dia kata Allah bertempat di langit pula. Ada dengan kursi, dengan luh mahfuz, dengan kolam, dengan peng, dengan meja. Dia kata pejabat tu di langit. Siap. Nah, itu semua tu etikot sesak laga tu. Sebab tu akidah ahli sunnah wal jamaah ngaji betul-betul. Nah, tu pleik sungguh-sungguh. Kemudian fiqh, bab semaya tu ngaji betul-betul. Dan yang terakhir sekali, jangan tinggal ilmu tasawuf. Nah, jangan tinggal ilmu tazkiyatun nafs. Nah, karena disebut oleh Sidi Ahmad Dardir, inna nihayatat tauhidi hiyat tasawuf. Sesungguhnya penghujung bagi ilmu tauhid itu ialah ilmu tasawuf. Nah, barang siapa yang tidak bertasawuf, lam yadzuqit tauhid, nescaya dia tidak akan mengecapi rasa lazat dan manisnya tauhid, halawatul iman di dalam jiwa dia. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj amrun khariqun lil adah yazharu ala yadin nubuwah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW ini menggesa kita umat supaya menjaga agama kita. Jaga agama ni bukan piah 24 jam atas pala semangat takbir pecah lekung, bukan. Jaga agama ni ialah ngaji tauhid betul-betul, ngaji fiqh betul-betul, ngaji tasawuf betul-betul. Walaupun piah tak ada atas kepala, janggut tak panjang pun tak apalah. Tapi orang ni kalau jaga betul iman, Islam dan ihsan dia, mengikut cara ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, maka dialah orang yang jaga agama. Itu jadi cukup setakat tu. Saya minta maaf banyak-banyak kepada Tuan Guru Haji Athaillah. Mungkin tidak ada akhlak dan adabnya saya duduk belakang ni cakap dengan kuat bahasa untuk jaga. Dan begitu juga habib kita dan semua para alim ulama. Mudah-mudahan yang baik itu semuanya datang daripada Allah, dan yang buruk daripada kelemahan di saya sendiri. Saya minta maaf kepada pihak Pondok Darus Solihin, sebab dia kata masa tinggal 2 minit. Saya bedah siapa berapa minit tahun? 20 minit. Jadi maaf sekali lagi. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Pihak majlis makamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadil Kiai Ahmad Faiz Hafizuddin bin Rusli. Nama bin kami sama, sampai orang kata ustaz ni adik Piu Faiz ke? Adik dalam Islam, tapi selalu bergaduh lah dalam Facebook. Antum ahibbatu qalbi wa muradi minal wujudi wa hasbi.